Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bersiaran untuk siri yang ketiga saya rasa bersama pada malam ni kita bersama dengan YB Ahmad Fali Syari. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah. YB dekat mana tu? Ada dekat dah bersedia untuk sidang parlimen rasanya tu Dah di Kuala Lumpur, sekarang bersedia untuk sidang parlimen lah, insyaAllah akan bermula di sini. Cantik. So saya kira kehangatan sidang parlimen ni nampak macam tak begitu hangat kalau saya perhatikan lah daripada sudut pandang respon kawan-kawan kita dekat media sosial. Dan juga kita tengok mungkin masih lagi kehangatan menyambut Aidiladha. So saya dengar cerita di Pasir Mas nampak meriah tentang korban. So macam mana YB dekat Pasir Mas? Boleh update sikit tentang kemeriahan Aidiladha? Silakan. Orang Kelantan ni memang Aidiladha ni memang dia punya soul lah. Silakan YB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Nazir di atas jemputan pada malam ini. Alhamdulillah di Pasir Mas kita sambut Aidiladha secara sederhana dan kerana kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan lockdown dan ditambah pula di Kelantan masih lagi diputuskan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Kelantan bahawa masjid-masjid masih tidak dibenarkan untuk mengadakan solat hari raya dan juga solat berjemaah masih dihadkan untuk 4 orang sahaja. Jadi suasananya sangat-sangat berbeza berbanding dengan tahun-tahun yang lepas. Even tahun lepas pun kita boleh solat hari raya dan menyembelih korban secara terbuka, tapi tahun ini sangat dihadkan. Jadi saya di Pasir Mas menggunakan pendekatan kita beli daging daripada pembekal daging dan kita agih-agihkan daging kepada rakyat di Pasir Mas, yang mana pada tahun ini kita berjaya untuk mengagihkan daging kepada lebih 5,000 penerima di seluruh Pasir Mas. Alhamdulillah. Okey, maknanya kira masih meriah lagi lah YB. Okey, cuma je YB, so tajuk kita pada malam ni adalah tentang moral berhadapan dengan wabak COVID. So mana peranan parlimen dalam kes ini, dan YB adalah boleh saya kata satu-satunya wakil anak muda ahli parlimen di Parti Islam Special PAS. Okay YB, 15,000 hari ni YB. All time high. Kalau orang main saham dipanggil all time high lah YB. So 15,000 ni saya kira bukan satu jumlah yang betul-betul memotivasikan rakyat lah YB. Apa respon YB bila dapat tahu 15,000 ni? Silakan. 15,000 apa ya? Saya tak tangkap tadi. 15,000 kes pada hari ni. Oh, okey, 15,000 kes pada hari ni. 15,000 kes. Silakan YB. Okey, pada saya apabila kita dah mengalami lockdown dengan begitu lama dan rakyat sangat-sangat tertekan, dan hari ini pula peningkatan kes hingga 15,000, angka yang paling tinggi setakat ini. Sebelum ni kita dengar 13,000, turun naik sehingga hari ini 15,000. Tetapi saya kira rakyat sudah perlu untuk menerima suatu budaya ataupun norma baru bahawa kita perlu hidup dengan COVID-19. Sebagaimana kita hidup dengan virus-virus yang lain, sebagaimana kita hidup dengan cacar, dengan virus-virus yang lain, maka begitu juga dengan COVID-19 ini. Saya kira saya sependapat dengan pandangan-pandangan pakar-pakar kesihatan bahawa tidak ada lagi cara untuk kita berdepan dengan COVID-19 ini melainkan dengan proses vaksinasi. Jadi kalau kita kata kita perlu menerima, adakah rakyat kita lihat boleh menerima perkara ni? Rakyat, saya kira rakyat sebenarnya kalau dididik dengan fakta-fakta yang betul tidak ada masalah. Apa yang penting ialah rakyat tertekan kerana perintah kawalan pergerakan. Mereka tak boleh keluar bekerja, mereka tak boleh bawa anak-anak ke tempat-tempat permainan dan sebagainya. Even tinggal di flat-flat yang sempit di Kuala Lumpur, ini yang menambahkan tekanan kepada rakyat. Bukan isu virus, bukan isu COVID-19 itu sendiri, tetapi isunya ialah rakyat semakin tertekan dengan lockdown atau perintah kawalan pergerakan yang ada pada hari ini. Jadi apa yang penting ialah kita kena percepatkan proses vaksinasi ini bagi kita meminimumkan risiko daripada COVID-19. Ya, kita tahu bahawa proses vaksinasi ini juga tidak akan menghalang virus ini tersebar, tetapi paling tidak ia boleh meminimumkan kematian. Even di UK sekalipun, bila mereka telah mencapai vaksinasi hampir 100% rakyat mereka divaksinasi, mereka buka stadium dan sebagainya. Kes semakin meningkat. Kes meningkat di UK pada hari ini, tetapi angka kematian jauh lebih rendah kerana vaksinasi. Jadi itulah yang saya mengharapkan daripada pihak kerajaan, percepatkan proses vaksinasi ini.
kena percepatkan. Dulu kita dengar bulan Februari nak masuk, alhamdulillah Februari betul-betul masuk vaksin. Tetapi kita dengar bulan 6, bulan 7 nak masuk secara dengan jumlah yang begitu banyak. Tapi akhirnya dia drag, berganjak, tarikhnya semakin berganjak. Jadi kita tidak mahu kerajaan terus ataupun kerajaan, kalau maaf saya gunakan, ditipu oleh pembekal-pembekal di peringkat antarabangsa. Okey, baik. Bila kita dengar respon YB berkenaan tentang kerunsingan rakyat ni bukan hanya setakat jumlah kes yang begitu besar sekarang ini yang mungkin tidak terjangkau pada satu ketika ordinan darurat diumumkan, tapi hari ini memang mencanak-canak naiknya. Dan YB sebut tentang tekanan dan juga moral down rakyat ni adalah atas sebab PKPD. Dan saya melihat beberapa posting YB lah, walaupun YB adalah salah seorang ahli parlimen mewakili parti komponen kerajaan iaitu Perikatan Nasional, tapi agak lantang kita tengok dalam status-status yang keluar, antaranya tentang bendera putih, dan mungkin baru-baru ni YB merespon tentang penahanan 46 warga yang didapati bersalah dalam SOP solat Aidiladha. YB melihat adakah ini sebab kelantangan ini adalah faktor yang faktor-faktor yang mendorong kepada tidak bukanya parlimen? Apa pandangan YB? Maknanya sebagai seorang pemimpin tidak boleh menyatakan kerusingan rakyat melalui sidang, maka dilihat lantang. Apa respon YB? Okey, saya juga mendapat dengan beberapa ahli parlimen yang lain bahawa kita tidak mempunyai ruang untuk menyatakan pandangan bila parlimen telah pun ditutup atau parlimen tidak dibuka. Tetapi saya yakin bahawa kerajaan mempunyai alasannya tersendiri apabila mengumumkan darurat. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena faham bagaimana rakyat menjangka dengan tindakan kerajaan mengumumkan darurat itu, rakyat ingin melihat kes ini semakin turun. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya adalah tidak seperti yang diharapkan, iaitu kes semakin meningkat dan semakin meningkat. Kita faham bahawa dalam isu untuk menangani COVID-19 ini ialah try and error, iaitu kita ini kali pertama kita berdepan dengan wabak ini dan kerajaan terpaksa melaksanakan satu perkara yang tidak pernah dilakukan sebelum daripada ini. Namun dalam masa yang sama kita minta kerajaan memahami hasrat rakyat apabila situasi wabak ini tidak turun sebagaimana yang dijangka, maka suatu perkara yang lain perlu untuk kita laksanakan ataupun perlu untuk kita lakukan dengan seberapa segera. Itu tindakan yang segera, yang komprehensif perlu untuk dilaksanakan dengan seberapa segera. Berbalik kepada parlimen, saya rasa bahawa rakyat kebanyakannya tidak melihat sangat parlimen ini buka atau tidak. Rakyat tidaklah melihat sangat. Apa yang rakyat perlukan ialah makanan di atas meja mereka. Wang ataupun gaji mereka dijamin. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka hilang pendapatan. Ibu bapa mereka yang tidak dapat diberikan wang setiap bulan. Anak-anak mereka yang tidak dapat ditunaikan hasrat mereka. Happiness index yang saya kira semakin lama semakin merudum. Itu isu rakyat yang sebenar. Isu parlimen ialah isu demokrasi. Saya setuju bahawa kita perlu untuk memberikan kesempatan kepada ahli-ahli parlimen untuk berbahas dan sebagainya. Tapi ini isu yang kedua. Isu yang pertama ialah isu bagaimana memastikan bahawa perut rakyat ini terisi. Dan inilah saya kira isu yang perlu untuk kita bahaskan. Adakah YB rasa apa yang kerajaan buat sekarang ini masih lagi tidak capai pada tahap apa yang, yelah, kita nak memuaskan hati rakyat ni adalah satu perkara yang mungkin mustahil untuk nak memuaskan hati semua orang. Tapi adakah YB rasa apa yang kerajaan buat sekarang ini seolah-olah memang tidak mencukupi secara total? Dan kita lihatlah seperti mana luahan-luahan rakyat di bawah sana, ahli parlimen sendiri memberi respon. So apa pandangan YB? Kalau saya kira bahawa apa yang kerajaan buat pada hari ini lebih baik berbanding dengan beberapa kerajaan yang lain. Saya ambil contoh di Thailand sebagai contoh. Di Thailand apabila berlakunya peningkatan wabak pandemik COVID-19 ini, kerajaan mereka tidak dapat mengumumkan pakej-pakej bantuan sebagaimana diumumkan oleh kerajaan Malaysia yang ada pada hari ini. Kerana kekuatan ekonomi kita berbeza dengan kerajaan Thailand. Kita sedikit kuat berbanding dengan mereka. Tetapi dalam masa yang sama, kerajaan juga saya kira kalau ada lagi ruang-ruang untuk bertindak bagi memberikan bantuan kepada rakyat, inilah masanya. Ini masanya untuk kita membuat apa saja yang kita boleh memastikan rakyat ini dapat untuk survive. Walaupun kita kata bahawa kalau kita buat pakej-pakej, kita tambah lagi pakej seperti ini, kerajaan perlu untuk berhutang dan sebagainya. Kalau kerajaan boleh berhutang, maka lakukan. Kita boleh
tingkatkan paras hutang daripada 55% KDNK kepada 60%. Jadi kalau kita boleh untuk keluarkan lagi bond dan sebagainya, saya kira ini masanya. Kerana tidak semua ataupun tidak setiap tahun kita menghadapi suasana yang seperti ini. Ini kali pertama di dalam sejarah kita menghadapi suasana seperti ini, dan insya-Allah kalaulah kita dapat melihat bagaimana fakta-fakta sains dan data dan sebagainya menunjukkan kalaulah rakyat ini dapat divaksinkan dengan sehingga mencapai herd immunity, saya kira insya-Allah situasinya akan sedikit berbeza. Namun kita juga menyadari bahawa rakyat mahukan lebih lagi bantuan untuk golongan B40, M40 dan juga T20 yang pada hari ini saya kira hampir kesemuanya telah menjadi B40. Oh, okey. Jadi YB sebut tentang menambah hutang lah, menambah hutang untuk memastikan kebajikan rakyat itu dapat disalurkan dengan lebih besar, dengan lebih baik. Tapi adakah untuk meletakkan penambahan hutang mengikut kadar KDNK negara memerlukan kepada satu sidang di parlimen ataupun ordinan darurat sahaja sudah mencukupi untuk meletakkan asas dalam peningkatan hutang dalam negara kita? Silakan YB. Jika mengikut pengembangan, ordinan darurat sudah pun cukup untuk kita bagi pihak kerajaan bertindak. Bahkan kerajaan sendiri telah pun bertindak untuk menambahkan hutang dalam 6 bulan pertama ini, keluarkan bond dan sebagainya. Kita melihat bagaimana data-data telah dikeluarkan bahawa kerajaan telah bertindak untuk menambah bond tanpa melalui sidang parlimen pun. Dan ini menunjukkan bahawa kerajaan sudah pun bertindak sedikit sebanyak bagi memastikan perut rakyat ini terisi. Tapi saya melihat bahawa ruang-ruang ini kerajaan masih dilihat terlalu berhati-hati. Terlalu berhati-hati kerana mungkin kerajaan melihat masa depan yang masih lagi panjang, tak tahu bila lagi masa untuk nak berdepan dengan wabak pandemik COVID-19 ini. Dan saya kira bahawa sidang parlimen ini merupakan suatu peluang yang terbaik untuk kerajaan bentangkan apakah lagi matlamat ataupun langkah jangka masa panjang sekiranya kerajaan ini ataupun situasi ini berterusan. Saya ambil contoh dalam ucapan perbahasan belanjawan saya tahun lepas, bila kerajaan buat unjuran kadar KDNK kita ini pada taraf peningkatan kita sekitar lebih kurang 6% kalau tak silap saya. Kerajaan buat unjuran terlampau tinggi. Saya telah menyebut bahawa langkah kerajaan buat unjuran terlampau tinggi ini dalam membuat belanjawan 2021 ialah merupakan langkah yang agak berbahaya. Kita tidak mahu sebagaimana terjadi ketika mana Menteri Keuangan Ahli Parlimen Bagang Lim Guan Eng bentangkan belanjawan tahun 2019, juga Lim Guan Eng juga membuat unjuran yang tinggi walaupun pada masa itu tidak ada wabak pandemik COVID-19. Dan apabila belanjawan yang disasarkan oleh Lim Guan Eng atau kerajaan Pakatan Harapan pada masa itu berdasarkan harga minyak, dan harga minyak pada masa itu tidak mencapai seperti mana yang diletakkan syarat oleh Pakatan Harapan, belanjawan terpaksa diubah semula kerana tidak mencapai sasaran harga minyak. Hari ini kita tidak bercakap tentang harga minyak, tapi kita bercakap tentang unjuran KDNK yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan tahun lepas, ternyata sangat-sangat berbeza dengan pencapaian tahun ini kerana wabak ini masih lagi berterusan. Jadi sidang parlimen pada kali ini, Menteri Keuangan saya kira perlu untuk bentangkan bagaimanakah unjuran kerajaan kalau sekiranya wabak ini dapat dilandaikan lekuknya dalam masa 2-3 bulan, dan kalau tidak, bagaimana pula kita nak menghadapi pada tahun hadapan. Saya kira kalau wabak ini masih berterusan sampai tahun depan, sangat-sangat kelam masa depan ataupun sangat-sangat berbahaya bagi masa depan ekonomi negara. Tapi unjuran baru telah diumumkan oleh Menteri Kewangan baru ni sekitar 4%. Tanda apa yang telah dinyatakan di sidang pada sebelum ini adalah satu benda yang perlu diambil berat. So adakah YB selaku ahli parlimen akan menjangkakan satu lagi mungkin unjuran baru yang akan ditetapkan, walaupun sekitar semalam ataupun kemarin kalau saya tak silap, Bank Dunia telah mengiktiraf pengawalan ekonomi dalam keadaan wabak ini berjaya dibuat oleh kerajaan dan menjangkakan unjuran akan sekitar 5% pada tahun hadapan. So sebagai ahli parlimen, apa jangkaan YB lah? Apatah lagi kita bercerita tentang unjuran yang bakal mungkin diumumkan, dan saya yakin YB mungkin belum lagi mendapat apa-apa maklumat yang akan mungkin dibentangkan dalam parlimen. Apa jangkaan YB sendiri? Saya tidak boleh buat apa-apa jangkaan, dan besok saya akan mengadakan pertemuan dengan Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Zafrul untuk berbincang ataupun untuk tukar pandangan berhubung dengan perkara ini. Tapi dalam perkara ini saya kira bahawa kerajaan perlu bersifat realistik dengan situasi semasa.
pengajaran kita pada tahun lepas ketika Rumah Menteri Keuangan bentangkan belanjawan pada hujung tahun lepas bulan November, nyata sekali bahawa ujuran itu tidak realistik, dan ini saya sebut dalam ucapan belanjawan saya bahawa kerajaan perlu bertindak berhati-hati dengan ujuran 6%, dan saya disebut oleh Saudara Nazir tadi bahawa Menteri Keuangan mesti mula membaiki ujurannya apabila diletakkan hanya sasaran 4% pada tahun ini. Itu pun saya kira bahawa agak sukar untuk dicapai. Kerana 4% itu bermula daripada unjuran ataupun bermula daripada lantai rendah pada tahun lepas, iaitu diletakkan lantai rendah dan dilonjakkan supaya dengan lonjakan sehingga 4% kerana base pada lantai yang agak rendah pada tahun lepas. Tapi saya kira dengan apa yang berlaku pada tahun ini, iaitu sehingga pada bulan Ogos ini pun kita masih lagi terkial-kial untuk keluar daripada masalah wabak pandemik ini, saya kira unjuran 4% ini pun agak mustahil untuk dicapai walaupun Bank Dunia meletakkan pujian dan sebagainya. Itu soal lain. Tetapi dengan apa yang berlaku pada hari ini cukup sukar, dengan masalah penganggurannya, dengan masalah gig ekonomi, dengan pun ada masalahnya yang tersendiri, isu-isu kesihatan dan juga keyakinan pelabur, serta situasi politik yang agak terombang-ambing ini, saya nampak tidak ada cara untuk kita berada pada tangga 4%. Situasi politik terombang-ambing tu saya akan bawa ke hujung-hujung nanti. Okey. Kita harapkan semua penonton yang ada pada malam ni boleh stay untuk kita dengar sendiri daripada ahli Parlimen PAS, anak muda yang agak lantang setakat ni yang kita tengok lah. Okey, baik YB. Antara perkara yang YB sebut tadi bukannya rakyat tertekan akibat daripada tidak buka sidang, tapi rakyat tertekan sebab berkurung dalam rumah. Adakah akan ada satu cadangan yang mungkin ahli Parlimen sendiri ataupun YB sendiri akan utarakan kepada Menteri, since Menteri daripada Undang-Undang telah memberi jaminan akan ada perbahasan, walaupun pada sidang khas kali ini kita hanya mendengar taklimat ataupun penerangan daripada Menteri-Menteri. Adakah mungkin ada satu idea yang akan membolehkan rakyat keluar daripada rumah dalam masa terdekat ini, sama ada untuk menghidupkan ekonomi mereka sendiri ataupun untuk memulihkan mental health, berjumpa dengan mak ayah, pergi bercuti, bawa anak jalan-jalan dan sebagainya. Mungkin apa pandangan YB? Silakan. Secara praktikalnya susah untuk saya nak melontarkan pandangan kerana saya bukan pakar kesihatan, dan saya kira kerajaan perlu untuk merujuk kepada pakar kesihatan di dalam masalah ini, iaitu pandangan daripada pakar kesihatan itu perlu. Tetapi saya ingin mengajak kita berfikir tentang kenyataan yang berhormat Perdana Menteri, Tan Sri Perdana Menteri bila menyebut bahawa memberikan bayangan seolah-olah bila ada yang cukup vaksin 2 dos ini, mereka diberikan sedikit kelonggaran. Kalau ini berjaya dilaksanakan, insya-Allah sedikit sebanyak kita dapat melonggarkan tekanan yang ada, iaitu mereka yang yang sudah cukup 2 dos vaksin ini diberikan sedikit kelonggaran untuk keluar daripada rumah dan sebagainya. Walaupun di atas kertasnya yang mempunyai yang sudah disuntik ini juga boleh untuk menyebarkan virus, tapi sedikit sebanyak risiko mereka ini agak kurang berbanding dengan mereka yang masih belum lagi menerima vaksin sebanyak 2 dos atau paling tidak 1 dos. Tetapi itu juga perlu dirujuk pada pandangan pakar kesihatan. Adakah dengan membawa anak-anak keluar, kerana anak-anak sendiri pun masih belum lagi divaksin di Malaysia pada hari ini yang berumur 18 tahun ke bawah masih belum lagi divaksin. Jadi di sini saya kira pandangan pakar kesihatan ini perlu untuk diambil kira. Masalahnya sekarang ini apabila pandangan pakar kesihatan ini kita ketepikan. Dan saya kira kita lebih banyak untuk meraihkan kehendak ekonomi berbanding dengan pandangan daripada pakar kesihatan. Pandangan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Datuk Seri Nurul Hisham sendiri menyebut bagaimana memberikan amaran bahawa kekuatan ataupun kemampuan Kementerian Kesihatan semakin mencapai 1%, penggunaan KT sudah mencapai hampir 1%. Ini semua saya kira amaran-amaran, pandangan-pandangan daripada pihak kesihatan yang perlu untuk diambil kira, dan ini perlu untuk diletakkan sebagai prioriti dalam kita melaksanakan apa-apa jua langkah dan pengawasan. Okey, YB dah masuk sikit-sikit dah berkenaan tentang job scope menteri-menteri yang ada dekat dalam kerajaan. Dan saya yakin sebagai seorang ahli parlimen seorang ahli parlimen di parti komponen kerajaan itu sendiri, mungkin YB ada pandangan. Adakah dalam sidang ini nanti akan dibentangkan juga kerja-kerja buat menteri-menteri yang ada dan akan dirasionalkan dengan jawapan-jawapan yang mungkin selama ini tertanya oleh rakyat. Sebagai contoh, yang kita tahulah YB, buka kilang.
So apa respon YB? Kalau kita tengok daripada sudut ni lah. Dan sekarang ni masih lagi ada suara-suara yang nak menyatakan supaya tutuplah kilang. Kes kita dah 15,000. Sedangkan sebelum ni YB sebut tentang kita kena bersedia untuk berhadapan dengan norma baru. Silakan YB. Ya, saya kira Parlimen ini menjadi suatu tempat di mana menteri-menteri akan kalau saya boleh guna perkataan grill, akan di grill oleh ahli-ahli Parlimen. Lama tahan sabar tu. saya tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak persoalan daripada saya, itu persoalan daripada MP-MP yang lain. Betul. Mereka perlu jawab beberapa tindakan-tindakan yang dilihat tidak popular berbanding dengan keperluan kesihatan yang ada pada hari itu, terutama berkenaan dengan pembukaan kilang-kilang. Walaupun ada fakta yang menyebut bahawa pembukaan kilang-kilang ini hanya menyumbang 5% daripada kenaikan wabak pandemik ini, tetapi walaupun 5%, tapi dari 5% inilah boleh menyebarkan banyak lagi penularan wabak ini. So di sini menteri-menteri perlu berdiri untuk menjawab berdasarkan dengan fakta. Apakah langkah-langkah yang diadakan, yang dibuat sebelum daripada ini merupakan berdasarkan kepada apa jua keperluan. Kita tak nak dengar ada menteri kata saya dah tutup pintu depan, ada buka pintu belakang dan sebagainya. Jadi ini merupakan kekeliruan ataupun merupakan persoalan yang timbul di benak rakyat. Adakah di sana kerajaan mempunyai suatu prioriti yang tidak perlu ditolak apabila membuka kilang-kilang? Sebagai contoh, membuka kilang-kilang yang yang terletak sebagai yang disenaraikan sebagai essential service, iaitu kilang membuat produk makanan dan sebagainya. Jadi ini perlu dibahaskan, dan banyak lagi langkah-langkah ataupun tindakan-tindakan kerajaan yang saya kira menteri perlu bangun untuk menjawab di dalam sidang Parlimen ini. Sebab tu saya sangat berterima kasih bila Menteri Haluan Undang mengeluarkan kenyataan bahawa di dalam sidang ini ahli-ahli Parlimen boleh menyoal, boleh bangun, boleh menyoal, boleh bangun, boleh bertanya, dan inilah saya kira sedikit sebanyak ruang demokrasi yang dibuka di Parlimen, yang di sinilah saya kira menteri-menteri perlu berjawab bukan setakat kepada ahli Parlimen tetapi kepada seluruh Malaysia, di mana sidang Parlimen ini sebagaimana biasa akan disiarkan secara langsung. YB tidak menjangkakan ke jawapan-jawapan yang akan dikeluarkan oleh menteri-menteri adalah jawapan yang sama yang telah dikeluarkan sebelum daripada sidang ini? Contohnya YB sebut tentang kes penularan hanya setakat 5%, dan saya yakin 5% ini juga akan dijawab di dalam Parlimen. Makanya tak payah ada Parlimen sepatutnya kalau kita jangkakanlah. Adakah apa pandangan YB? Kita tengoklah, sebab masing-masing kalau kita tengok di luar Parlimen, masing-masing cuba melaksanakan kerja di portfolio masing-masing. Mungkin di peringkat Menteri Pertahanan, Pak Long kita nak memastikan kadar jangkitan akan terkawal. DG-nya nak buat kerja dia, MITI-nya nak buat kerja masing-masing. So adakah Parlimen ni akan melumatkan segala kekeliruan yang akan berlaku? Apa pandangan YB? Terima kasih. Saya tengok live kita ni, saudara Nazir, setakat ni dah 717 share. Dan ramai yang share, ramai yang minat dan haters pun agak ramai saudara Nazir. Saya rasa haters tu ramai tertumpu pada moderator, bukan saya. Saya tak ramai haters saya. Balik pada cerita kita berkenaan dengan jawapannya saudara Nazir. Jawapan ini, bila kita menyebut tentang jawapan, saya kira saya dan juga rakyat mungkin akan sedikit kecewa kalaulah jawapan yang sama diulang-ulang di dalam Dewan. Kita mahu jawapan di dalam Dewan ini adalah jawapan yang konkret, yang utuh, yang sudah tentu akan dimasukkan di dalam hansard Parlimen yang kekal zaman berzaman. Tetapi ia boleh di-argue, ia boleh dibahas oleh ahli-ahli Parlimen, sama ada di pihak kerajaan maupun di pihak pembangkang ataupun di pihak kerajaan yang pro kepada pembangkang. Mereka boleh argue di sini, tidak ada tempat yang lain. Dan di sini mereka perlu bangun untuk bertanya satu demi satu kepada kerajaan, dan kerajaan perlu bersedia. Saya mengharapkan menteri-menteri tidak hanya berpada dengan fakta yang disebut di luar daripada Dewan sebelum daripada ini, kerana fakta-fakta ini mempunyai beberapa jawapan-jawapan yang telah dilontarkan oleh pihak-pihak yang lain. Jadi kita kena bersedia. Saya kira hujah-hujah yang begitu mantap saya nantikan daripada menteri-menteri yang sudah tentu mewakili kementerian-kementerian yang punya pegawai-pegawai dan pakar-pakar yang tersendiri. So saya tidak boleh buat jangkaan saudara Nazir, tapi saya menjangkakan dan saya mengharapkan jawapan yang akan dilontarkan nanti adalah jawapan yang boleh memberikan ketenangan kepada rakyat.
Okey, maknanya selaras dengan tajuk yang kita bentangkan pada hari ini adalah tentang moral rakyat merudum di mana peranan parlimen. Mungkin kita boleh simpulkan peranan parlimen ni boleh memberi jawapan yang mungkin tertanya-tanya. Okey, baik YB. Antara soalan ataupun antara kegusaran rakyat adalah berkenaan tentang kes bunuh diri. Okey, kes bunuh diri. Dan kita tengok kes bunuh diri ni adalah satu simptom yang kita nampak, tapi ada banyak lagi faktor-faktor yang kita tidak nampak. Peranan-peranan menteri-menteri yang ada. Kalaulah sebagai seorang ahli parlimen yang membawa suara rakyat, mungkin apa pertanyaan yang besar yang mungkin kita nak utarakan tentang perkara ni sehingga rakyat reda mendengar jawapan daripada menteri-menteri. Silakan YB. Ya, sebagaimana saya sebut tadilah bahawa menteri-menteri perlu semuanya berperanan. Menteri yang terlibat dengan bakul makanan sebagai contoh. Saya ambil kira menteri yang terlibat dengan bakul makanan. Yang rakyat ramai lagi yang tak puas hati dengan program bakul makanan. Tetapi menteri perlu mengemukakan apakah fakta dan datanya. 3,000 untuk 300,000 untuk satu parlimen. Ramai lagi yang tak dapat. Tetapi 300,000 untuk satu parlimen didaratkan dengan 222 parlimen, berapa dah yang ditanggung oleh kerajaan. Itu sebagai contoh. Bagaimana keunjuran ekonomi dan bagaimana kerajaan terpaksa buat hutang dan sebagainya. Hari ini rakyat mahu tahu semua perkara. Kita sebagai anak-anak, kalau kita tidak diberikan wang oleh bapa kita, dalam keadaan kita tahu bahawa bapa kita telah bekerja sekuat mungkin untuk mencari rezeki, kita sendiri tidak ada masalah. Kita rela berkorban untuk ayah kita rela berkorban untuk keluarga, kita rela menahan lapar dalam keadaan bapa kita turut berlapar. Tetapi kita sebagai anak, kalau kita tidak diberikan wang ataupun kita dibiarkan berlapar, dalam keadaan kita melihat bapa kita bermewah-mewah, saya kira di sini akan timbulnya masalah. So rakyat adalah anak-anak. Rakyat saya kira boleh berlapar kalau itulah merupakan tindakan yang paling akhir yang terpaksa diambil oleh kerajaan. Tetapi rakyat tidak boleh terima kalau mereka terpaksa berlapar untuk membiarkan kerajaan kekenyangan. So kerajaan kena buktikan bahawa kerajaan sedang berlapar atau kerajaan sedang kenyang pada hari ini. Kalau ini berjaya dibuktikan oleh menteri, sama ada menteri A, menteri B, menteri C berdasarkan base kepada portfolio masing-masing, insya-Allah selepas sidang parlimen ini, walaupun rakyat masih terpaksa lagi berlapar, tapi mereka redha dan mereka yakin kerajaan sedang mencari solusi yang terbaik untuk mereka. Satu bukti yang perlu ditunjuk oleh menteri-menteri, dan saya yakin sidang parlimen ni adalah antara penentunya lah. Okay YB, kita tahu peranan sidang parlimen ni bukan hanya tertakluk kepada jawapan-jawapan daripada menteri, iaitu daripada pihak kerajaan, juga peranan daripada pihak pembangkang. Saya nampak YB macam bunyi-bunyi macam pembangkang sikit hari ni. Apa khabar YB? Tapi tak apa, sebagai seorang ahli parlimen yang membawa suara rakyat, kita cuba untuk memastikan konglomerat antara pembangkang dan juga kerajaan dapat bersatu, akhirnya rakyat juga untung. YB, apa peranan pembangkang? Apa pendapat YB? Kalau kita tengok setakat ini, apa peranan pembangkang? Silakan YB. Saya kira bahawa pembangkang di Malaysia pada hari ini, saya nampak bahawa mereka tidak boleh mengemukakan solusi yang terbaik. Negeri-negeri yang ditadbir oleh mereka, 3 buah negeri ditadbir oleh pembangkang, campur semua sekali. Kes mereka jauh lebih banyak berbanding dengan negeri-negeri yang ditadbir oleh kerajaan di negeri-negeri lain. Itu sudah membuktikan bahawa mereka tidak ada satu solusi yang baik untuk ditawarkan kepada kerajaan. Bagaimana caranya? Tetapi itu tidak menghalalkan tindakan kerajaan untuk buat apa jua perkara kerana pembangkang tidak mampu nak laksanakan apa-apa. Saudara Nazir bertanya, apa fungsi pembangkang? Saya nampak bahawa pembangkang perlu untuk turut sama memberikan idea bagi menyumbang kepada terbasmi ataupun terhentinya wabak pandemik COVID-19. Tetapi kalau pembangkang nak kata bahawa negeri-negara ini bagi pada kami, biar kami takbir, kerajaan Perikatan Nasional letak jawatan, biar Pakatan Harapan takbir, maka itu dakwaan yang tidak boleh saya rasa dakwaan yang kosong. Base kepada rekod 3 buah negeri yang mereka takbir, rekodnya, kesnya jauh lebih tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia pada hari ini. So, ini bukan masanya untuk kita menyatakan bahawa kerajaan perlu letak jawatan, kerajaan ini perlu undur, saya tarik sokongan dan sebagainya. Bukan masanya. Ya, mungkin kerajaan ini bukan yang terbaik yang ada di Malaysia, tetapi paling tidak inilah dia merupakan kerajaan yang perlu untuk dikekalkan, paling tidak sehingga wabak pandemik COVID-19 ini dapat dinandaikan lekuknya, insya-Allah. Tapi kalau kita tengok
Yelah, kita tengok tidaklah saya menggunakan ruang ini untuk mempertikaikan mana-mana ahli parlimen, terutama sekali ketua pembangkang. Tapi kita lihat ada seorang ahli parlimen yang setakat ini adalah seorang ahli parlimen kerajaan, partinya bersama dengan kerajaan, yang bertindak dan memberi idea seolah-olah seperti ketua pembangkang dan idea-ideanya bernas. Soalannya adalah ketua pembangkang sebenarnya yang mana? Mungkin YB nak bagi respon sikit. Nampak pun YB ada ucap selamat hari lahir kepada beliau pada hari ini. Silakan YB. Saudara Nazim maksudkan Datuk Najib kan? Datuk Seri Najib. Yuk. Pada saya sendiri bahawa apa yang disebut oleh Datuk Najib di dalam cadangan-cadangannya itu perlu untuk diberikan perhatian oleh kerajaan. Perlu untuk diberikan perhatian oleh kerajaan. Beliau merupakan bekas Perdana Menteri, fakta semua ada dalam kepala dia. Fakta semuanya ada dalam kepala bekas Perdana Menteri ini. Beliau ada fakta, beliau ada hujah dan sebagainya. So kerajaan perlu untuk mengambil kira pandangan-pandangan yang dikeluarkan ini, dan di sebelah Datuk Najib sebagai pencadang pun saya kira beliau ini perlu diberikan ruang untuk memberikan cadangan dan lontaran idea kepada kerajaan. Situasinya ada pada hari tidak boleh dibiarkan berterusan. Kalau dibiarkan berterusan, rakyat pun akan jadi keliru yang mana kerajaan, yang mana pembangkang. Mana kerajaan, mana pembangkang. Dan adakah kerajaan ini dalam keadaan yang sangat-sangat fragile, dalam keadaan yang sangat-sangat tidak kukuh dan sebagainya. Dan saya suka baca hujah-hujah yang dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri kita berhubung dengan hujah-hujah ekonomi, soal beliau nak throw dan sebagainya itu. Saya kira ini boleh ditolak ke tepi. Tapi kerajaan perlu memberikan ruang, dan kerajaan perlu untuk memberikan perhatian yang sebaik mungkin. Tak boleh tolak ke tepi pandangan orang yang punya pengalaman dan sebagainya. Kalau nak tolak, dia berdasarkan kepada hujah-hujah. Kerana rakyat pada hari ini rakyat yang suka membaca. Rakyat duduk di rumah, tak ada kerja, buka Facebook, baca hujah dan sebagainya. So kalau kita tak dapat menjawab hujah, maka ia menjadi masalah. Rakyat tidak boleh ditutup mata mereka, tak boleh ditutup mulut mereka, dan kerajaan perlu menjawab dengan hujah. Jadi di sini saya kira bahawa peranai dimainkan oleh Datuk Najib pada hari ini, saya nampak bahawa perlu diberikan ruang kepada beliau. Kerajaan perlu bagi ruang dan perlu santuni idea-idea yang telah dilontarkan oleh beliau, yang saya kira ada di antaranya yang agak munasabah untuk kita laksanakan dalam suasana kita pada hari ini. Maknanya boleh saya simpulkan itu adalah peranan ahli parlimen. Bila kita melihat satu kumpulan ahli parlimen pembangkang tidak boleh memainkan peranan, maka di kalangan parti kerajaan pula yang memainkan peranan. Mungkin itu adalah satu teguran yang kita perlu berikan kepada pembangkang lah. Dan saya tertarik tentang perbandingan. Satu sudut pandangan yang sangat bagus. Peranai dimainkan oleh Datuk Najib pada hari ini membuktikan bahawa pembangkang tidak berjaya untuk memainkan peranan mereka. Itu satu sudut pandangan yang bagus, boleh dijadikan headline. Okey, tapi YB ada sebut tentang peranan, kalaulah kita nak membuktikan yang bahawasanya sekumpulan ahli parlimen pembangkang ini berperanan, kita boleh melihat kepada kerajaan negeri yang mereka mentadbir lah. Selangor will definitely out of league lah kalau kita tengok, sebab kes pendekatan seolah-olah tak ada jumpa jalan keluar. Dan baru-baru ni kita tengok pula task force mereka agak terumbang-ambing mencari, sehinggalah kerajaan masuk campur kembali. Bagaimana Kelantan dan Terengganu dalam menguruskan wabak ini? Saya nampak bahawa wabak ini tidak boleh dilihat dari sudut kenegerian, kerana soal SOP dan sebagainya terletak kepada MKN dan ia bukan isu kenegerian. Cuma kalau kita nak bincang soal politik macam yang disebut tadi, kalau Pak Kata Harapan kata kalau kami jadi kerajaan kami boleh lebih berjaya, maka itu hujah yang tak betul kerana kamu gagal di negeri-negeri kami. Tetapi ia tidak boleh dilihat dari aspek kenegerian semata-mata, kerana peranan kerajaan negeri saya kira agak minimum berbanding dengan kerajaan pusat, kecuali dalam hal-hal berkaitan dengan agama. Saya ambil contoh di Kelantan, Majlis Agama Islam Negeri Kelantan tutup masjid, masih lagi tak benarkan solat jemaah di masjid. Tetapi kalau anda berada di Pasir Putih, di hujung di Pasir Putih Kelantan, anda tak boleh solat Jumaat. Anda langkah kaki pergi ke Besut sahaja, langkah je kaki ke Besut, anda sudah boleh solat Jumaat di Besut dengan di Terengganu dengan jumlah kapasiti yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi
Ini saja apa yang boleh dibuat oleh kerajaan. Selain daripada itu, PBT sebagai contoh, pihak berkuasa tempatan yang di bawah kuasa kerajaan negeri, mereka perlu ikut SOP ditetapkan oleh kerajaan pusat. Bila kerajaan pusat kan tak boleh dine in, tak boleh makan di restoran. Jadi tindakan untuk menguatkuasakan tak boleh makan di restoran itu adalah tindakan PBT. PBT perlu round dan sebagainya. Jadi soal kerajaan negeri ini saya kira satu peranan yang saya kira tidak boleh untuk kita tengok sangat apa yang negeri boleh buat, kecuali dalam hal-hal berkaitan bidang kuasa mereka. Dalam hal ini saya nampak bahawa negeri Kelantan sendiri telah berusaha untuk mendapatkan vaksin dengan sebanyak yang mungkin. Tambah pula 2-3 bulan lagi akan berlaku banjir. So di tempat saya di Pasir Mas ini, di Kelantan, di antara lokasi yang paling kuat diberikan vaksin ialah di Pasir Mas, Rantau Panjang, kerana 3 bulan lagi kami akan menghadapi banjir. Jadi inilah dia peranan kerajaan negeri untuk berunding dengan kerajaan pusat supaya diberikan bekalan vaksin yang lebih banyak kepada mereka. Begitu juga kita perlu mendidik rakyat. Didik rakyat dengan didikan supaya rakyat patuh kepada SOP. Kalau kerajaan negeri sendiri bertindak untuk berkonfrontasi dengan kerajaan pusat, maka fokus ini akan hilang. Saya ambil contoh negeri Selangor. Apabila kerajaan negeri Selangor dilihat agak berkonfrontasi dengan kerajaan pusat, saling tuduh menuduk, kerajaan pusat tak nak share data dan sebagainya, akhirnya fokus pada isu sebenar, akhirnya lagi menyebabkan kes ini semakin lama semakin naik. So kerajaan negeri perlu buka ruang pada kerajaan pusat, duduk semeja, duduk bersama, bincang dengan baik-baik, kerana kerajaan pusat tidak ada niat pun untuk nak mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri. Kalau tidak, Saudara Nazir, ordinan darurat ini kesempatan yang terbaik untuk kerajaan pusat ambil alih kerajaan negeri yang ada. Tapi tidak, kerajaan pusat kata semua negeri-negeri yang ada ini dikekalkan pentadbiran mereka di bawah ordinan darurat. Walaupun darurat berkuat kuasa, tapi kerajaan negeri berada di bawah pentadbiran mereka masing-masing sebagaimana telah disebut dalam ordinan darurat. Baik, kalau kita tengok antara ketegasan yang dibuat di Kelantan, di Terengganu adalah vaksin, berbanding yang kita lihat di Selangor lah. Penang pun banyak je kilang, namun mereka boleh kontrol keadaan mereka dengan mengikuti dan juga mematuhi apa yang kerajaan pusat buat. Berbanding dengan Selangor, kita nampak ada sebab saya pun duduk Selangor, kalau YB nampak pun lambang pun Selangor kat sini ni. Tapi Kelantan dan Terengganu kita nampak agak agresif dalam program vaksinisasi, walaupun kadang-kadang rakyat tidaklah dididik sangat untuk bervaksin, tapi urgensi itu kuat. Mungkin YB boleh share lah, ni kita cerita tentang kerajaan negeri lah. Mungkin ada usaha-usaha apa yang dibuat oleh kerajaan negeri di peringkat yang boleh dikawal. Sebagai contoh, bazar ditutup, walaupun waktu tu ditutup last minute, tapi dengan segera bantuan diturunkan. Mungkin ada banyak lagi yang diusahakan oleh kerajaan negeri. Mungkin di Kelantan, Terengganu dan Kedah tu mungkin kerajaan campuran tu ada sedikit. Tapi di Kelantan, Terengganu ni memang definitely daripada PAS. Apa yang mungkin YB boleh respon? Silakan. Saya nampak bahawa yang disediakan oleh kerajaan negeri agak banyak, tapi saya tak boleh bercakap bagi pihak kerajaan negeri. Cuma apa yang saya nampak apabila kerajaan pusat umumkan bantuan bakul makanan 300,000 untuk setiap ahli parlimen, ia agak membantu kami di Kelantan, dan adun-adun di Kelantan juga diberikan peruntukan. Sebagai contoh, peruntukan RM50,000 untuk mereka yang terjejas perniagaan mereka. Walaupun RM50,000 ini tidak banyak, tapi paling tidak bolehlah sikit sebanyak memberikan ruang kepada peniaga-peniaga yang terjejas. Begitu juga dengan bantuan bakul makanan juga diberikan oleh kerajaan negeri kepada adun-adun kepada rakyat melalui adun-adun mereka. Jadi program ini sentiasa berjalan kepada adun-adun di negeri Kelantan, dan saya sebagai ahli parlimen saya rasa agak ringan kerana bila kita nak turunkan bantuan, mereka ini ramai yang sudah menerima bantuan, walaupun saya sebut ramai, tapi nak boleh rata semua pihak, setiap buah rumah semuanya terima mungkin tak berjaya. Tapi kita melihat bantuan itu ada disediakan, dan ketegasan kerajaan negeri itu sangat-sangat diperlukan pada masa ini, dan itulah pentingnya kerajaan yang stabil. Kerajaan Kelantan ini merupakan sebuah kerajaan yang stabil. Mereka boleh bertindak walaupun agak tidak popular, tapi untuk masalah rakyat. Sebagai contoh yang disebut oleh Saudara Nazir tadi, itu tutup pasar. Di awal Ramadan diminta supaya tutup bazar, walaupun ramai yang menyumpah dan sebagainya. Pada masa itu kena ingat bahawa kes di Kelantan hanya sekitar 2 angka sahaja. 2 angka kes di Kelantan.
pada ketika bazar diminta untuk ditutup. Tetapi di tengah-tengah Ramadan dia mula meningkat naik. Beberapa kawasan terpaksa diadakan PKPD. Muncullah sudah pun ditutup bazar Ramadan. Kalau bazar Ramadan tidak ditutup, maka apa yang akan berlaku kita boleh bayangkan. Jadi kadang-kadang rakyat ini jangan sangat melihat berdasarkan emosi. Bila mufti wilayah pun orang Kelantan menyebut jangan balik kampung. Itu pesanan kepada orang Kelantan lah, jangan balik kampung. Ramai yang marah kepada mufti. Mufti kata haram balik kampung kalau menggunakan dokumen tidak sah. Ramai yang marah kepada mufti, yang netizen yang bantai mufti, tak kira dah siapa dia ni, yang dia hantai itu mufti. Tapi selepas raya, akhirnya diumumkan bahawa ada kluster-kluster yang timbul akibat daripada ziarah hari raya. Ramai lagi yang pulang untuk hari raya rupanya. Jadi akhirnya terbukti bahawa langkah kerajaan itu betul untuk nak memastikan tidak tertularnya wabak pandemik COVID-19. Solat tarawih. Ada yang bersolat tarawih di atas masjid dengan ditutup pintu, ditutup lampu, dibawa selipar naik atas masjid, duduk pula rapat-rapat. Timbul pula kluster di tempat tersebut. Jadi saya kira ini merupakan isu-isu yang perlu untuk diberikan perhatian. Bagaimana disiplin rakyat ini terpaksa didisiplinkan ataupun rakyat terpaksa didisiplinkan dengan menggunakan undang-undang dan ia berlaku di negeri Kelantan. Baik, soalan yang saya tanyakan tadi tu membawa kepada mungkin pusingan-pusingan akhir lah, pusingan-pusingan akhir berjurus tentang politik. Baik, YB mengakui bahawasanya kerajaan yang stabil ini boleh menentukan didikan melalui undang-undang tanpa melihat kepada sudut hanya kepentingan populariti politik. Kalau kita tengok di Brunei, Vietnam yang negara-negara yang boleh terkawal hasil daripada keputusan politik yang ketat, okay? Tapi berbanding dengan negara kita, apatah lagi sekarang ini orang memperhatikan tentang keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional. Jangkaan YB, rasa-rasanya sidang parlimen ni akan menentukan keabsahan ataupun sebaliknya? Silakan YB. Saya nampak bahawa sidang parlimen ini tidak boleh menentukan keabsahan kerana ia hanya merupakan sidang parlimen khas. Tetapi sedikit sebanyak rakyat boleh melihat. Ramai yang sokong atau ramai yang tak sokong. Pengundian mungkin tidak akan berlaku. Tidak ada sebarang usul, tidak ada sebarang penolakan ataupun sebagainya, tidak ada. Tetapi rakyat boleh melihat secara tidak langsung berapa ramaikah yang sokong dan berapa ramaikah yang bangkang. Dan kalaulah mana-mana pihak boleh membuktikan mereka cross the border 111, kerana kita ada 220 sekarang ini, so kita perlukan paling tidak 111. So bordernya adalah 111. Kalaulah kita boleh melepasi border, mana-mana pihak melepasi border 111, maka mereka telah berjaya membuktikan dakwaan mereka. Kalau kerajaan ada 111, kerajaan itu absah. Kalau kerajaan tidak ada 111 angkanya, kerajaan itu tidak absah. Jadi rakyat boleh melihat. Tetapi yang lebih penting adalah sidang parlimen pada bulan 9 nanti, iaitu sidang parlimen yang akan membentangkan bajet. Di situlah akan membuktikan keabsahan. So saya minta kepada ahli-ahli parlimen, kita bersabar sekejap. Dalam sidang ini, kerana kita sedang berada dalam proses vaksinasi, bagi pandangan, bagi cadangan, bagi buah fikiran dan sebagainya, lontarkanlah apa yang anda nak lontar kepada kerajaan. Tapi untuk bermain politik, nanti bulan 10, bulan 9 inilah dalam keadaan wabak ini dapat sedikit dikawal. Saya sebut ini, Nazir, kan apa? Saya dapat maklumat bahawa ada ahli parlimen yang hantar usul undi tak percaya kepada PM. Hantar usul tak percaya kepada Perdana Menteri. Sedangkan kita hidup BC minta supaya diadakan sidang parlimen untuk kita bercakap soal rakyat. Tiba-tiba dalam masa yang sama, bila diumumkan sahaja sidang parlimen nak dibuat, terus hantar usul tak percaya kepada PM. Ini nak main politik. Betul tak, saudara? Ini nak main politik. So, kalaulah ini tujuannya nak buat sidang parlimen, siapa YB yang kerajaan? Itu saya tak boleh dedahkan dalam ruang ini. Tapi saya dapat maklumat bahawa ada ahli parlimen yang hantar usul tak percaya. Jadi saya nak katakan bahawa ahli parlimen yang menghantar usul tak percaya kepada PM ini, mereka ini bermain politik dalam keadaan kita nak bersidang bagi nak bincang bagaimana langkah untuk nak mengekang wabak pandemik COVID-19. So betul lah bahawa mereka desak untuk sidang parlimen untuk main politik semata-mata. So saya kira perangai-perangai seperti ini jangan dibawa ke dalam sidang parlimen ini. Kita nak dengar buah fikiran, nak dengar hujah, nak dengar cadangan, bukan nak main politik di dalam sidang parlimen.
kembali semula kepada moral YB, kembali semula pada moral. Kita tengoklah tidak adalah satu dapatan khusus tentang perkara ini. Tapi saya yakin kalau kita duduk dengan kawan-kawan, kita berborak-borak dekat online ke dan sebagainya, kita tanyalah level marhen ni. YB pun selalu berjumpa dengan rakyat di bawah. Kalau tengok Facebook YB tu penuh dengan aktiviti bersama dengan rakyat. Satu jawapan yang akan rakyat bagi tahu kalau kita tanya nak tak pilihan raya, kan? Definitely tak ada rakyat berani nak berpilihan raya, kan? Kalau kita tanya kawan-kawan cikgu-cikgu yang akan bertugas kalaulah berlakunya bubar parlimen atau apa-apa jugalah, mereka ni yang tugas dan diorang kata sanggup berhenti kerja daripada bertugas untuk pilihan raya nanti. Sebab apa? Memikirkan tentang keselamatan. Anak-anak mereka masih belum divaksinasi, belum divaksin lagi. So mungkin mereka divaksin dan sebagainya. Baik. Soalannya adalah YB, adakah YB melihat mereka-mereka yang rasa-rasanya cukup majoriti yang akan membawa kepada pertukaran kerajaan dan sebagainya, mungkin bukan yang sidang kali ini, mungkin sidang akan datang, boleh jadi, kan? Tapi mereka ni mengerti ataupun tidak bahawasanya rakyat tidak akan turun kalau ataupun tidak akan terlibat dalam pilihan raya. Walaupun mereka beria, dan kita tengok parti-parti politik pun tidak bercakap tentang pilihan raya sangat pun. Apa pandangan YB? Saya nampak bahawa parti-parti politik sedar bahawa rakyat tak nak pilihan raya. Mereka tak nak pun pilihan raya, tetapi mereka masih lagi, ada setengah pihak masih lagi cuba untuk menggugat kerajaan yang ada, sedangkan mereka tahu kalau apa-apa berlaku pun mereka tak boleh nak jadi Perdana Menteri. Kalaulah Perdana Menteri yang ada pada hari ini hilang keabsahan kerana tidak ada majoriti, so kita nak tanya siapa yang ada majoriti. Ada yang kata tarik sokongan daripada kerajaan yang ada, tetapi no Anwar, no DAP. Bukan Anwar, bukan DAP. So siapa nak jadi Perdana Menteri? Siapa jadi Perdana Menteri? Adakah anda nak jadi Perdana Menteri? Anda sendiri ada majoriti atau tidak? Jadi proses ini akan membuatkan kita hilang fokus terhadap untuk nak membendung wabak pandemik COVID-19. Kalau ini dia berlaku, dia mengulangi proses Februari untuk 2020 yang lepas. Nak boleh lantik Perdana Menteri, Agung terpaksa panggil seorang. Kemudian pusingan pertama pula, pusingan kedua pula kalaulah berlakunya tidak ada yang dapat cross border dan sebagainya. Akhirnya bila Perdana Menteri dilantik, nak kena buat kabinet. Perdana Menteri tak boleh takbir seorang, kena buat kabinet pula. Kena lantik menteri-menteri, itu makan masa pula, menteri itu pula, menteri ni pula, lantik menteri itu, ada yang tak dapat jadi menteri pula, tarik pula sokongan dan sebagainya. Langkah ini akan menyebabkan kemelut politik yang berangkai-rangkai yang akan menyebabkan kita hilang fokus daripada masalah wabak pandemik COVID-19. Justru saya mengharapkan supaya, saya tahu bahawa parti-parti yang ada, mereka sendiri pun tidak berani bercakap tentang pilihan raya kerana rakyat takut nak berpilihan raya pada situasi sekarang yang ada pada hari ini. So kita tumpukan perhatian ke arah untuk kita membendung wabak pandemik COVID-19 ini, sehinggalah pada satu situasi di mana kita boleh laksanakan pilihan raya, kita laksanakan pilihan raya. Jangan ambil hujah negara tu buat pilihan raya, negara ni buat pilihan raya dan sebagainya. Kalau kita nak ambil hujah negara-negara yang buat pilihan raya, kita boleh buat, tidak ada masalah, tetapi adakah kita bersedia untuk menghadapi suasana yang lebih teruk daripada suasana yang ada pada hari ini? Angka 15,000 ni saya kira angka yang sangat teruk. Walaupun saya sebut tadi bahawa angka ini adalah nothing compare to vaksin proses, tetapi saya kira kita boleh mengelakkannya dengan kita tidak bersungguh ataupun kita tidaklah menuju ke arah pilihan raya pada saat sekarang ini. Dan saya mungkin adalah kesimpulan saya lah sebelum saya serahkan kembali kepada YB untuk membuat kesimpulan panjang sebelum kita tutup sebab form kita sejam cukup. Okey, baik. So adakah YB melihat setelah saya dengar hujah-hujah YB tentang langkah-langkah politik yang mungkin bernas, mungkin tidak bernas, ada majoriti, mengelakkan pilihan raya, semua ini diambil clear oleh kerajaan dan itulah yang sedang dibuat oleh kerajaan untuk mengelakkan perkara-perkara ini dan berlaku demi rakyat. Respon YB, silakan. Saya kira bahawa kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang cukup memahami inspirasi rakyat. Itu pandangan saya secara peribadi.
Namun di sana masih lagi banyak ruang-ruang yang perlu untuk diperbaiki, terutamanya dalam tindakan barisan menteri-menteri kabinet yang saya kira masih lagi boleh lagi ditegur. Antara menteri-menteri yang masih belum lagi memahami aspirasi rakyat, menteri-menteri yang buat hal dan sebagainya, mereka ini perlu untuk didisiplinkan. Mereka perlu untuk disiplinkan. Aspirasi sudah cukup betul, hasrat PM cukup baik, objektifnya sudah cukup baik, tetapi pelaksanaannya masih lagi banyak lagi perlu untuk ditegur. Tindakan-tindakan atau pelaksanaan di peringkat kementerian, bagaimana pula tindakan kerajaan, kelembapan untuk membuat keputusan sebagai contoh. Saya sangat-sangat kecewa dengan beberapa prestasi kementerian yang saya kira agak tersasar daripada matlamat PM itu sendiri. Saya ambil contoh Kementerian Penerangan dalam keadaan kita berdepan wabak pandemik COVID-19. Apa yang dibuat, disiarkan di televisyen dan sebagainya dengan konsep yang kita bantah baru-baru ini dalam televisyen, masih belum sepatah pun ada kenyataan daripada Kementerian Penerangan yang paling tidak kesal dengan situasi seperti itu. Begitu juga dengan beberapa isu-isu insiden-insiden yang lain yang saya kira boleh diperbaiki dan diperbetulkan. Walaupun itu tidaklah menyebabkan kerajaan yang ada pada hari ini ataupun menyebabkan kerajaan ataupun kita boleh kata bahawa ia bukanlah merupakan suatu kecacatan yang sangat besar sehingga boleh meruntuhkan kerajaan, tetapi kalaulah kecacatan yang kecil ini ditambah pula dengan kecacatan yang kecil-kecil lain, menyebabkan akhirnya ia menjadi luka yang besar. Jadi ruang yang ada ini perlu diperbetulkan. Prestasi kementerian-kementerian. Kalau saya, tempat saya di Pasir Mas, tebing runtuh di Pasir Mas, Saudara Nazir, runtuh pada bulan Februari tahun 2021 sehingga hari ini bulan 7 nak masuk bulan 8 masih belum lagi dibaiki. Bulan 12, bulan 11 kami akan menghadap banjir, masih belum lagi diperbaiki. Kerana apa? Kerana masalah dalaman kementerian yang terlibat. Ini saya sebut bahawa walaupun kerajaan dah bagus, Perdana Menteri dah bagus, tapi prestasi kerja sebahagian daripada menteri dan pegawai mereka ini masih perlu lagi untuk ditegur. Saya sudah puas berunding dengan Kementerian Keuangan, dengan menteri itu, menteri ini bagaikan bola di sepak sana, tanggungjawab situ dan sebagainya. Dan di sini saya nak menyatakan dengan terbuka, saya kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh sebahagian daripada ahli kabinet kerajaan dalam menangani isu tanah runtuh di kawasan saya di Pasir Mas. Itu satu isu. Belum lagi masuk isu-isu yang lain. Saya kira bahawa ada menteri-menteri sambil lewa untuk melaksanakan tugas. Saya minta saya terbuka kepada Abang Perdana Menteri, mereka ini perlu untuk didisiplinkan, diajar bagaimana untuk melaksanakan tugas, dihantar ke kursus intan, induksi dan sebagainya, biar mereka tahu macam mana untuk melaksanakan tugas. Terima kasih. Tapi kalau kita tengok YB, YB jangan terima kasih dulu, Labi. Kalau kita tengok dalam keadaan krisis, crisis management, it's all about timing, it's all about speed, it's all about how we gonna take any solution, our decision as a team, sebagai sebuah pasukan dan sebagainya. YB sebut tentang pergi latih. Adakah dalam keadaan krisis ini latihan-latihan ini perlu ataupun shuffle kabinet? Apa pandangan YB? Itu terpulang, dia boleh menjadi satu moral baru kepada rakyat untuk melihat performance, tanpa hanya melihat kepada momokan pembangkang untuk tukar kerajaan, menukar menteri mungkin satu solusi. Apa pandangan YB? Silakan. Itu terpulang kepada Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri seorang yang telah berpengalaman dalam kabinet yang begitu panjang sejak daripada beliau daripada menteri, daripada UMNO, Menteri Besar Johor. Perdana Menteri sekarang ini merupakan bekas Menteri Besar Johor, masuk kabinet sebagai menteri, beliau dah suka menteri itu, menteri ini sebagai kemudian dipecat daripada UMNO, duduk di Parti Bersatu, masuk balik jadi Menteri Dalam Negeri, naik jadi Perdana Menteri semula. Perjalanan panjang yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri pada hari ini memberikan suatu input ataupun boleh dijadikan sebagai suatu panduan. Adakah reshuffle kabinet ini boleh membantu untuk menaikkan moral rakyat yang ada pada hari ini? Terpulang pada beliau. Saya tak nak nyatakan. Bagi pandangan YB. Bagi pandangan YB. Jawapan YB agak selamat, tapi kita nak dengar daripada YB. Sebab pengumuman tegas tu. Apa jawapan yang Saudara Nazir nak dengar ni? Okey, saya dalam hal ini saya serahkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri. Tetapi saya sebut tadi bahawa
kadang-kadang kesempurnaan itu tidak boleh dicari dengan hanya menukar ganti mereka yang ada. Macam kita suami isteri dah. Ada benda yang kita tak setuju dengan isteri kita, tapi itu bukan bermaksud kita kena cari isteri yang lain. Isteri tak setuju dengan suami, cari suami yang lain. Bukanlah saya maksudkan dalam kahwin ini hubungan seperti suami isteri, tetapi bila kita kesan ada kelemahan, tak semua kelemahan itu boleh dibaiki dengan menukar ganti orang yang baru berada di tempat tersebut. So, terpulang Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri melihat bahawa menukar ganti orang yang baru itu adalah solusi yang terbaik, tukar dengan orang baru. Jangan tidak buat pertukaran hanya kerana menjaga hati. Kenapa tak buat pertukaran? Kerana jaga hati, kerana bimbang, orang yang terasa hati dan sebagainya. Tidak, itu bukan satu alasan yang baik. Tetapi kalaulah masih lagi boleh kekalkan kabinet yang ada pada hari ini dan boleh dibaiki kelemahan ini, kena perbaiki. Tetapi untuk menyatakan kabinet ini completely perfect 100%, saya rasa tidak, sangat-sangat tidak. Banyak lagi isu yang kita perlu untuk perbaiki, kita timbulkan yang tidak diberikan respon pun. Dan ini sangat-sangat mengecewakan kita, yang saya kira prestasi menteri-menteri seperti ini perlu untuk diberikan teguran, sama ada secara terbuka ataupun secara face to face oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Okey, baik. So saya kira kita telah menuju kepada pusingan akhir, lebih kurang 3 minit. YB, kita kembali semula pada tajuk kita, moral merudup peranan sidang parlimen. Sebagai seorang ahli parlimen, anak muda, yang saya kira antara golongan yang sangat terjejas dalam tempoh kita berhadapan dengan wabak ini. Mungkin apa kata-kata akhir sebagai motivasi ataupun sebagai satu jaminan ataupun satu pengharapan kepada rakyat tentang sidang yang akan berlangsung insya-Allah pada minggu hadapan. Silakan YB sebagai penutup. Saya ingin membawa satu hadis Nabi SAW bahawa Nabi menyebut bahawa akan ada selepas daripada pemimpin-pemimpin yang sebaik-baik pemimpin ini adalah pemimpin yang kamu sukakan kepada mereka dan mereka juga suka kepada kamu. Dan seburuk-buruk situasi pemimpin ini ialah kamu tak suka kepada mereka, mereka juga tak suka kepada kamu. So dalam situasi yang ada pada hari ini, saya kira rakyat sudah tidak ada pilihan. Kita perlu untuk memberikan sokongan kepada kerajaan yang ada pada hari ini dalam suasana wabak pandemik COVID-19 ini, tetapi dalam masa yang sama memberikan idea-idea apa yang kerajaan boleh buat melalui ahli-ahli parlimen kita yang ada. Of course, berikan idea kepada kerajaan apa lagi yang kerajaan boleh buat, dan di pihak kerajaan sendiri tunjukkan bahawa anda benar-benar berkorban untuk rakyat. Kita telah buat segala sedaya upaya yang kita ada untuk rakyat. Bila rakyat tahu bahawa kerajaan sedang berkorban, insya-Allah rakyat akan turut bersama-sama dengan kerajaan. Situasi yang ada pada hari ini, saya nampak bahawa rakyat ada yang rasakan bahawa kerajaan sepatutnya buat lebih lagi untuk mereka, yang menyebabkan mereka rasa marah dengan tindakan-tindakan kerajaan, dan kerajaan sendiri pun nampaknya semakin hilang kawalan dengan kemarahan daripada rakyat. InsyaAllah saya kira bahawa kalaulah situasi dah dapat diperbetulkan, kita sama-sama duduk semeja, bincang, dan kita pastikan wabak ini dapat dilandaikan dengan proses vaksinasi ini, dan selepas daripada itu barulah kita bincang soal politik. InsyaAllah saya kira kalau kerajaan yang ada hari ini berjaya buktikan bahawa kita mampu untuk bawa rakyat keluar daripada wabak ini dengan selamat, dengan baik, soft landing, insya-Allah PRU 15 Perikatan Nasional masih lagi kekal sebagai sebuah kerajaan yang ada. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, tepat 1 jam, lebih kurang lagi 10 saat kita berforum selama 1 jam pada malam ini, dan saya kira banyak jawapan-jawapan yang saya sendiri tidak menjangkakan bagi seorang ahli parlimen anak muda parti komponen kerajaan. Dan saya yakin input-input yang telah diberikan sekurang-kurangnya membuktikan bahawasanya suara anak muda, suara walaupun daripada parti kerajaan pun boleh memberi pendapat yang jitu untuk memastikan moral rakyat terus bersemangat untuk bersama-sama kita menangani wabak ini. Dalam masa yang sama, pengharapan yang diletakkan di atas bahu YB sendiri, mungkin mewakili rakyat Pasir Mas ataupun mewakili anak muda, dapat diterjemahkan dengan baik dengan kematangan yang kita bincangkan pada malam ini, direalisasikan agar memberi kembali moral yang terbaik kepada rakyat dalam berhadapan pada hari-hari akan datang insya-Allah. Sekali lagi terima kasih banyak YB atas penerimaan jemputan kami.
jawapan-jawapan yang cukup menakutkan kadang-kadang. Dan kita insyaAllah mungkin kita boleh berjumpa lagi insyaAllah YB. Saya ucapkan selamat maju jaya, siru ala barakatillah pada sidang akan datang. Selamat Hari Raya kalau tak terlambat. Dan insyaAllah respon-respon daripada responden kita pun agak menarik pada malam ni. Kita jumpa lain masa lain hari. Terima kasih banyak semua. Untuk siri yang akan datang, kita akan tampilkan panel yang lebih mengejutkan insyaAllah. Sekali lagi terima kasih pada semua yang menyokong usaha kita untuk memberi satu pandangan politik yang lebih bersegar, yang lebih baru di peringkat sama ada kerajaan atau pembangkang. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi lain masa lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allah